من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Terima kasih juga di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang semoga dengannya mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Moga Allah SWT memberikan kita peluang dan kekuatan untuk terus beribadat dan terus menambahkan kualiti amal ibadat kita supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah hari ini kita masih lagi berada dalam bab yang berkaitan dengan doa untuk orang sakit, perihal orang sakit dan apa yang orang-orang yang terlibat atau melawat orang-orang yang sakit itu perlu buat, dan banyak dah kita dah baca dah sebenarnya hadis dalam bab ini dan masih lagi ada beberapa hadis sebelum kita masuk dalam bab-bab yang lain lah. Nampak banyak lagi ni, banyak lagi insya-Allah. Cumanya kita secara kalau tengok dekat kitab cetakan Al-Hidayah ni, kita duduk dekat muka surat 265. Muka surat 265. Kita akan meneruskan dengan bacaan hadis yang nombornya 406. 406 berdasarkan cetakan Al-Hidayah. Yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata وروينا في كتاب الترمذي وابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية ابن السني من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض فتقول كيف أصبحت أو كيف أمسيت. قال الترمذي ليس إسناده بذاك. Imam Nawawi dia kata kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan kitab Ibn Sunni daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesempurnaan ataupun satu keadaan yang memberikan memberikan kesempurnaan dalam proses ataupun dalam cara kita menziarahi pesakit adalah kita seseorang itu meletakkan, seseorang daripada kamu itu meletakkan tangannya ke atas dahi pesakit, meletakkan di atas dahi pesakit. Jadi kalau kita tengok meletakkan tu, kalau kita nak rasa demam orang sakit tu, kita biasanya letak belakang tangan. Mungkin disebabkan mungkin nerve ataupun saraf ataupun detektor di belakang tangan ni lebih orang kata lebih tepat menilai suhu dan sebagainya berbanding dengan tangan kita yang belah depan ni. Bila kita dah datang bawa kereta, sentuh sana sini sebagainya, mungkin dia kurang. Itu cara wallahu alam. Tapi biasanya macam itulah, kita jarang kita letak tangan macam ni. Kecuali kita letak tangan macam ni kalau kita dalam proses kita nak rawat, dalam proses kita tengok hadis-hadis yang sebelum-sebelum ni, kita boleh letak dekat mana-mana bahagian sakit lah. Tapi bukan letak belakang tangan, tapi letak depan tapak tangan, mesti pegang. Okay. Dan ataupun meletakkan ke atas tangannya, maksudnya pegang tangan,
pegang tangan sama ada kita kalau kita biasa dengan rapat dengan dia, kita akan salam dengan dia, kalau dia ada respon dan sebagainya. Kita letak dekat atas tangan dia, letak dekat mana-manalah bahagian tubuh badan. Kalau tengok dekat hadis ni, dia kata letak atas tangannya. Dan kemudian apa yang dibuat? Kemudian bertanya bagaimana keadaannya. Bertanya bagaimanakah keadaannya. Lafaz ini lafaz oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam lafaz riwayat Ibn Sunni, dia kata di antara kesempurnaan kita melawat orang yang sakit adalah kamu hendaklah meletakkan tangan kamu ke atas pesakit. Dia tak bagi tahu dekat dahi ataupun dekat tangan atau dekat mana-mana, tapi ke atas pesakit. Biasanya kalau kita melawat orang sakit, kita akan pegang bahu dia. Contohnya kalau dekat hospital, kita tengok dekat mana bahagian-bahagian yang agak kita boleh sentuh lah. Itu biasa kita buat macam tu. Biasa kita buat macam tu. Jadi hati-hati kalau dekat hospital ni ataupun dekat kita melawat mana-mana orang sakit, kita tak tahu dekat bahagian mana dia sakit. Kalau kita dapat tahu daripada ahli keluarga dia, kita tanyalah. Okay. Kalau dia sekadar demam ataupun tak larat, kita nampak dia boleh bangun dan sebagainya, kita mungkin pegang bahagian-bahagian manalah badan dia lah yang sesuai, yang sesuai. Dan fataqul, dan kamu berkatakan ataupun kamu bertanya bagaimana keadaan kamu, kaifa asbahta. Kalau dalam bahasa Arab dia lain sikit. Kalau belah pagi kita pergi, kita kata kaifa asbahta, bagaimana pagi kamu hari ni, macam mana, okey ke. Kalau belah petang dia ada perkataan lain, kaifa amsayta, tu dia kata, ataupun bagaimana kamu petang ni. Okey, tapi orang Melayu kita kalau kita tanya macam mana, macam mana keadaan sekarang, tak kira pagi atau petang. Tapi boleh tak kita tanya, kalau kita pergi belah pagi, kita kata bagaimana pagi ni, macam mana pagi ni, rasa macam mana, okey ke. Kalau kita pergi malam, kita kata macam mana malam ni, rasa macam okey ke. Macam itulah kita berakhlak ataupun beradab bila kita melawat dan menziarahi orang sakit. Imam Tirmidzi dia letak dekat caption dekat akhir hadis ni, dia kata hadis ini kalau macam ni dia punya lafaz dan sebagainya, dia kata bukan ini sanadnya. Laisa isnaduhu bidzaka, maksudnya dia kata sanad ini bukan macam ni lafaznya. Maksudnya dia ada, kalau macam ni, kalau begini kata-kata Imam At-Tirmidzi, dia menggambarkan bahawa hadis ini ada masalah. Sama ada dekat sanad ataupun dekat matannya. Jadi Imam Tirmidzi sendiri, walaupun dia letak dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, itu macam saya bagi tahu sebelum ni, kelebihan dan keistimewaan antaranya, di antara perkara yang dibuat oleh Imam Tirmidzi, walaupun dia meletakkan hadis-hadis yang tidak kuat di dalam kitab sunannya, tetapi dia memberitahu status ataupun memberitahu keraguannya tentang status hadis itu. Jadi bila kita tengok dekat takhrij oleh Muhyiddin Mistu ni, kalau kita tengok dekat sini, dia letak dekat sini selepas takhrij dia kata dhaifun jiddan. Okey. Hadis ini lemah sangat. Jadi tidak boleh digunakan sebagai hujah. Okey. Kita tengok. Hadis ini tidak boleh digunakan sebagai hujah, tapi biasa tak kita buat? Biasa tak kita buat? Yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini ada tak kelebihan-kelebihan yang disebut, maksudnya dapat pahala lah, apalah, ada tak? Tak ada, kita lihat. Maka dalam hadis ini dia lebih kepada orang kata apa, adab dan kebiasaan orang kalau pergi melawat orang sakit. Hadis ini kita tak boleh jadikan hujah, tetapi kita buat di atas dasar itu adat kita. Faham tak? Jadi kita tak boleh kata dekat orang, nasihat orang kata kamu kena, kalau nak pergi melawat pesakit, kamu mesti buat macam ni, mesti buat macam ni sebab hadis ni kata macam ni. Sedangkan hadis ini tidak kuat. Hadis ini lemah sangat. Boleh faham? Jadi apa yang kita buat, kalau ada orang tanya habis tu, kalau hadis ini lemah sangat, Ustaz, kita tak boleh ke pergi dan pegang pesakit? Okey, jawapan dia macam soalan saya tadi. Kita tengok hadis ini, di dalam dia tidak ada zikir-zikir. Dia tidak ada zikir, dia tidak ada orang kata apa, kelebihan-kelebihan yang
kita tak boleh dapati kecuali daripada hadis sahih yang mana Allah bagi tahu dekat Nabi secara wahyu. Tapi dalam ni tak ada benda tu. Jadi kita kembali kepada apa yang kita buat itu di atas dasar adat setempat. Kita pergi melawat pesakit, kita letak tangan dekat atas dahi, kita tengok macam mana. Jadi boleh faham ke? Saya bila datang keadaan macam ni, saya kena terang betul-betul supaya jemaah boleh faham. Kita bukan beramal dengan hadis yang dhaif yang sangat-sangat ni, kita tidak beramal. Jadi kita belajar hari ni, hadis ini sebenarnya lemah sangat-sangat. Okey? Dan tetapi kita duk buat selalu dah, kita sentiasa buat bila kita menziarahi pesakit. Kita letak tangan dekat atas dahi dia dan sebagainya. Maka adakah itu tidak boleh? Mungkin orang tanya soalan macam itulah. Yang pertama, hadis ini tidak kuat dan tidak boleh dijadikan hujah. Tetapi apa yang kita buat adalah di atas dasar hukum adat bila kita menziarahi, bila kita menziarahi orang sakit dan adab dia pegang sikit, adab secara adat kita lah, maka itu dibolehkan tanpa bersandarkan kepada hadis yang lemah sangat ni. Faham? Lepas tu kalau ikut nasihat di dalam kitab Lawami' ini adalah dia kata, Imam Nawawi kata boleh Muhyiddin Mishtu kata boleh letak tangan dan sebagainya. Dan boleh tak kita amalkan, sebelum ni kita jumpa hadis dah, kita letak tangan dan baca doa untuk dalam proses merawat. Jadi yang tu boleh dibuat. Okey, yang tu boleh dibuat, boleh diteruskan untuk kita buat. Kita letak tangan dekat tempat kita, tempat sakit ataupun tempat orang tu sakit, kita minta izin dulu, boleh tak saya nak rawat sikit, nak bantu doa, letak tangan dekat tempat sakit. Okey, dia kata boleh. Kalau tempat sakit tu tak boleh kita sentuh dekat tempat lain, mana-mana bahagian badan dia. Itu kadang ada orang letak dekat kepala, letak dekat bubun ataupun letak dekat bahu, tangan. Isyarat sahaja untuk dipanggil taknis. Taknis maksudnya kita membuatkan kita ni sebagai perawat, kita cuba untuk dekat diri kita dengan orang yang sakit dan cuba memberi dia kekuatan, dan motivasi dengan sentuhan tu lah. Itu di antara perkara-perkara yang boleh dibuat lah. Walaupun hadis tadi itu tak kuat, okey, tapi kita buat di atas dasar hukum adat kita. Bukan, dan jangan, macam saya bagi tahu tadi, jangan siapa-siapa lepas ni bagi tahu kata kena buat disebabkan ada hadis. Jadi itu yang salah. Okey, boleh buat tak? Boleh buat di atas dasar kita hukum adat kita. Okey, kita melawat pesakit begitu. Okey, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Walaupun di sana Ibn Hajar Al-Asqalani sebenarnya ada buat mari satu lagi riwayat matan yang macam saya letak dekat sini. Dekat ini tak ada dalam kitab Hidayah. Ini adalah tambahan yang cuba ditelusuri oleh Muhyiddin Mishtu bila dia dapati bahawa Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata dia pernah buat mari satu riwayat lain yang lebih kurang makna dia. Orang yang merawat pesakit, dia kata masuk ke dalam rahmat, berada dalam rahmat. Di antara perkara yang memberi kesempurnaan dalam proses dia melawat orang yang sakit adalah letak tangan dia di atas muka. Riwayat yang Ibn Hajar cuba dapatkan ni letak atas muka pula, ataupun di atas tangan, dan kemudian tanya bagaimana keadaan dia. Dan di antara kesempurnaan juga adalah tahiyyatukum, bila kita kesempurnaan bagi salam itu, mengucapkan sesuatu itu adalah dengan berjabat tangan. Ini riwayat yang didapati oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Kita nampak macam lebih kurang macam riwayat dalam At-Tirmidzi dengan Ibn Sunni. Tetapi Ibn Hajar juga mengatakan bahawa hadis ini, riwayat ni gharib. Gharib ni pelik. Jadi bila Ibn Hajar kata pelik, maknanya membawa makna bahawa hadis itu juga lemah. Jadi riwayat-riwayat yang datang dan dapat diteliti oleh perawi-perawi pengkaji-pengkaji dan ulama-ulama hadis dalam bab ini, semuanya setakat ini kita tengok lemah. Maka untuk menjadikan hujah tidak boleh. Mungkin untuk menjadikan hujah tidak boleh. Kita boleh buat di atas dasar hukum adat, insya-Allah.
Rawaina fi kitab Ibnu Sunni. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni. An Salman radhiyallahu anhu. Daripada Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang untuk menziarahiku, melawat aku dan aku dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya Salman, syafallahu saqamak wa ghafara dhanbak wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati ajalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi kata, ya Salman, wahai Salman, Allah menyembuhkan penyakit kamu. Allah mengampunkan dosa kamu. Allah memberi keafiatan ataupun kebahagiaan dan kebaikan pada agama kamu dan diri, jasad kamu, jisim kamu, badan kamu. Sehinggalah ajal kamu tiba. Jadi ini bacaan ataupun doa ataupun apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Salman, itu Salman Al-Farisi, orang Furs, orang Parsi, apabila Nabi melawat Salman ketika Salman sakit. Okay, itulah bacaan mengikut riwayat yang kita sedang baca ini. Tetapi setelah diteliti, riwayat ini juga lemah sangat-sangat, sebab padanya ada perawi nama Abu Khalid Al-Wasiti. Dia ni orang tak riwayat hadis daripada dia. Jadi hadis ini secara kesimpulannya dhaif yang sangat-sangat dan kita tak bolehlah amalkan dengan doa yang diletakkan di dalam riwayat ini. Okey. Lepas itu hadis yang seterusnya, wa rawaina fihi an Uthman bin Affan qala maridtu fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhuni fa'awwadhani yawman fa qala bismillahirrahmanirrahim u'idzuka billahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال يا عثمان تعوذ بها فما تعوذتم بمثلها. Okey, kami meriwayatkan di dalam daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam kitab Sunni juga. Dia berkata, aku sakit. Dan pada ketika itu Rasulullah SAW datang untuk melawat dan melawat dan merawat aku pada satu hari, dan Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim u'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajid. Okey, apabila Nabi dah berhenti daripada bacaan itu dan Nabi berdiri, Nabi kata, wahai Uthman, mintalah perlindungan dengan doa tadi. Sesungguhnya kamu tidak dapati doa, seolah dia kata kamu tak dapati doa yang sebegitu untuk dibaca ketika sakit. Ataupun dia nak kata kamu tidak, ya Uthman, wahai Uthman, mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala dengan doa itu, doa tadi ni. Sesungguhnya kamu tak buat benda ni lagi. Lebih kurang macam itulah makna dia. Ada satu dua konsep dalam kata-kata Nabi SAW itu. Tetapi walau bagaimanapun riwayat ini juga termasuk dalam kategori dhaif yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat. Ada Hafs bin Sulaiman Al-Asadi, dia juga ditinggalkan riwayatnya. Ibn Hajar Al-Asqalani juga dia kata hadis ini pelik, dia kata. Hadis ini pelik. Jadi kita tak perlulah berdoa dengan doa ini sebab kategorinya adalah lemah yang sangat-sangat. Kalau lemah sahaja kita tengok sama ada dia ada supporting riwayat ataupun tidak. Tapi kalau macam ni kita tinggalkanlah dan fokus kepada hadis yang sahih yang kita dah baca banyak dan sebelum ini. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, saya dah masuk kepada taujihat sikit sebab ini dalam riwayat-riwayat yang kita baca ni sebenarnya kita perlu kepada sedikit orang kata apa, wrap up kepada apa yang kita dah belajar. Dia kata kat sini, dia kata istihbab iyadatul marid, disunatkan untuk kita menziarahi pesakit. Okey, wahia min huquqil muslim 'alal muslim, dia adalah hak seorang muslim ke atas muslim yang lain.
Lepas tu dia kata nombor 2, jawazur raqi. Jawazur raqi min kullil amrad wal jarah wal quruh. Boleh, harus untuk kita meruqyah. Ini yang saya sebut. Tak payah ijazah pun tak apa. Belajar hadis, tahu sahih ke tak sahih, ambil yang sahih, amalkan. Tidak perlu apa-apa ijazah, tidak perlu izin siapa-siapa pun sebab Nabi dah tinggalkan kepada kita. Imam Muhyiddin, Syekh Muhyiddin dia kata harus, boleh untuk kita meruqyah untuk setiap pesakit. Sama ada luka ataupun apa-apalah yang bengkak dan sebagainya, boleh kita rawat dengan hadis-hadis dan doa-doa yang Nabi dah ajarkan kepada kita. Jawazus saja', ini perkara yang berkaitan dengan kalau kita nak doa ataupun jampi dengan jampi yang tidak ada saja' ni maksudnya bila kita doa jangan kita doa secara detail sangat. Kalau kita kata ya Allah Tuhanku sembuhkanlah dia daripada penyakit yang dia alami, itu cukup. Janganlah pula kita kata ya Allah Tuhanku sembuhkanlah dia daripada penyakit bisul dia yang sebesar buah apple dan sebagainya, semoga dia sihat malam ini dan esok dan lusa dan seterusnya. Jadi doa-doa yang begitu yang tak boleh. Memang ada tegahan kita doa dengan doa-doa yang melirik-lirik, yang panjang-panjang, yang tak sepatutnya. Sama juga macam ulama pun nak tegur, dia kata janganlah kita doa ya Allah ya Tuhanku masukkanlah aku ke dalam syurga dan bagilah aku makan buahnya, mandi di sungainya, minum susunya, araknya dan sebagainya di dalam syurgamu ya Allah, bagilah aku dapat naik kuda-kuda yang doa-doa yang macam tu dilarang. Doa-doa yang macam tu dilarang sebab dia ada takalluf. Takalluf ni jadi susah. Jadi susah pada orang dan menampakkan bahawa nak kena sebut ke macam tu. Jadi itu dipanggil at-takalluf ataupun sajak yang berlebihan di dalam doa. Tapi kalau kita nak doa dengan sajak ataupun doa dengan doa yang mungkin cantik bahasanya tetapi tidak panjang dan tidak melirik-lirik. Okey, itu memang ada perbahasan tentang itu. Itu sebab kalau tengok doa-doa yang Nabi ajar ni, dia pendek, dia sharp, dia objektif, dia terus, dia sikit, dan ringkas dan tepat. Dan mengenai banyak sasaran yang umum. Okey, dia tidak detail sangat-sangat menyebut tentang sekecil perkara kan. Jadi doa-doa ini perlu kepada doa yang dipanggil jawami'ul kalim, kalimah-kalimah yang tepat, kalimah-kalimah yang ringkas dan umum. Boleh juga sebenarnya doa secara khusus tapi tidak melampau-lampau. Itu yang penting. Tidak melampau. Lepas tu dia kata istihbabu mashul marid. Walaupun tadi dia dah bagi tahu kata letak tangan dekat orang sakit itu hadisnya tu dhaif yang sangat-sangat, tetapi di dalam taujihat, di dalam nasihat-nasihat selepas habis bab ini, Imam Muhyiddin Mastur dia kata boleh. Macam kita sebut tadilah. Dia kata boleh meletakkan, menyentuh pesakit dengan tangan kanan, tangan kanan, jangan sentuh dengan tangan kiri, adabnya. Okey, sentuh dengan tangan kanan dan berdoa baginya. Itu sebab saya kata menyentuh bukan sentuh dan tanya saja, tetapi sentuh dan doa seperti mana terdapat dalam hadis-hadis yang kita dah baca sebelum ini. Lepas tu disunatkan juga. Dia kata kat sini, dia kata yustahabbu wad'ul yad 'ala mawdhi'il alam ma'ad du'a bil ma'thur. Disunatkan juga untuk meletakkan tangan di atas tempat sakit beserta dengan doa-doa yang ma'thur, yang sahih datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni boleh dijadikan hujah sebab hadis yang kita baca hari itu tu hadisnya sahih. Okey, jadi sunnah untuk kita buat. Lepas tu dia kata kat sini la nafi'a illallah azza wa jalla. Okey, tidak ada benda yang boleh bagi manfaat kecuali Allah Taala. Tidak ada beri mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kata jawaz. Dia kata jawazu syakwal marid wal iqrar bi maradihi wa alamihi. Boleh sebenarnya orang sakit tu bagi tahu dia sakit, lepas tu bagi tahu yang dia tu menghadapi orang kata kesakitan daripada sakit itu boleh. Tak ada masalah kalau kita nak mengadu. Kadang-kadang jiwa kita ni bila kita ada orang untuk kita mengadu dan menyebut, bukan bermakna kita tidak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu yang penting, itu yang utama. Tetapi kita ni hidup manusia ni, kita nampak ni manusia,
kita nampak suami kita nampak isteri kita nampak anak-anak kita boleh bercakap, tidak ada masalah. Dia tidak menggambarkan bahawa lemahnya iman seseorang itu bila dia mengadu kepada manusia, tidak. Jadi boleh, abang, saya ni tak sihat, sakit sikit, boleh, tak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Nabi tak pernah larang pun kepada siapa-siapa yang mengadu macam tu. Yang dilarang itu adalah mengadu, kenapalah aku diuji, aku tak buat. Yang tu merengek-rengek, yang menyentuh kepada macam claim, macam blame atau menyalahkan takdir atau menyalahkan Allah Taala dengan apa yang dia hadapi. Okey. Lepas tu kesabaran, sabar kepada setiap musibah, boleh mengangkat darjat kita dekat dunia, mengangkat darjat juga dekat akhirat dengan kesabaran-kesabaran kita, insya-Allah. Lepas tu dia kata kat sini, kalau tengok kat sini dia kata hikmatu wad'al yad. Tengok dekat sini. Imam Muhyiddin Mastu dia letak dekat sini sebagai satu sedikit pengajaran ataupun dia punya ulasan. Dia kata hikmah meletakkan tangan orang yang melawat orang sakit itu di atas muka, maksudnya bukan letak atas muka tutup macam ni, tak, letak atas muka, letak belah sini ke gedang, atas dahi, atas muka, letak kat pipi, kan, ataupun di atas tangannya, adalah ta'nisuhu. Ta'nis ini macam saya kata tadi, kita memberitahu keberadaan kita dan kebersamaan kita yang sihat ni dengan dia yang sakit, supaya dia jadi kuat, supaya dia jadi lebih semangat. Ataupun dia kata ma'rifati syiddatil alam liyad'u lahu, ataupun untuk dia tahu sejauh mana sakitnya orang itu. Contohnya kalau demam, tahulah dia sakit demam tu kuat dan panas yang sangat-sangat, supaya boleh berdoa kepada dia. Atau mungkin dia kata tangan dan kaki orang tu macam bengkak, kita letak tangan, tidak ada masalah, rasa supaya kita lebih lagi. Kalau kita kadang-kadang tangan kita bila kita tengok okey bengkak sikit, kita doa tu okeylah, kita doa. Tapi kalau kita nampak ya Allah, dalam hati kita besar ni, bengkak ni, sakit ni, kita makin kuat lagi kita doa. Itu manusia biasa macam tu. Itu sebab dia kata hikmah kita letak tangan, tapi kena minta izin dululah. Minta izin, boleh tak pegang, kan. Dalam proses perubatan moden juga sebenarnya doktor dia letak tangan. Dia letak tangan dekat badan, letak tangan kat perut, cek dekat dahi dan sebagainya untuk mengesan supaya dia punya ulasan dan pemerhatian tu betul. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang kita virus banyak dan sebagainya, kita terhalang daripada buat beberapa prosedur kedoktoran itu tergantung kepada keadaan lah, yang boleh menyebabkan jangkitan dan sebagainya, kan. Tapi biasanya doktor-doktor juga kadang-kadang dia menyentuh beberapa bahagian badan pesakit untuk mengesan sakit. Sekarang ni dah banyak alat-alat bantuan. Dia kata wala budda min istikmalihi bil ajhizatil hadithah. Dia kata sekarang ni dah banyak dah alatan-alatan moden, maka kena guna alatan-alatan moden itu untuk melengkapkan kita memeriksa pesakit. Jadi kalau siapa-siapa jadi doktor, kadang-kadang kita tengok, wallahualam, sendiri pun pernah menghadapi juga, kita pergi tengok doktor, kan, jumpa doktor, kita kata kita demam, kita sakit perut, demam berapa hari dah, 2 hari, 3 hari, okey, nah ambil ubat, lepas tu balik. Sentuh tak, apa tak, bukan kita minta disentuh, tetapi seorang doktor mungkin dia perlu buat beberapa perkara lah untuk mengesan secara betul, secara tepat. Dan juga kadang-kadang kalau doktor perempuan dengan perempuan, dia boleh sentuh. Kalau doktor lelaki dengan doktor lelaki, dengan pesakit lelaki, dia boleh sentuh sikit untuk memberi sedikit kekuatan dan semangat kepada orang yang sakit. Tapi itu juga tergantung kepada keadaan semasa, supaya kita tidaklah terlibat dalam menyebarkan wabak dan sebagainya. Okay? Jadi itu di antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Muhyiddin Mastu dalam bab yang kita dah baca sebelum ini. Jadi harap semua faham, insya-Allah kita dapat amalkan, insya-Allah. Okey, ada banyak soalannya. Okey. Biasanya kita orang sakit, okey, betul. Okey, tak apa, betul. Betul yang tu, Azalia. Puan Iksun dengan sentuhan tangan boleh beri semangat. Ya, betul, insya-Allah. Okey, tak ada soalan ni, kan ada soalan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Betul ulasan-ulasan tu, insya-Allah betul. Tidak ada masalah.
Okey, kita teruskan kepada hadis dalam bab yang seterusnya. Bab ini dia kata babu istihbab wasiyati ahli al-marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilaihi wa ihtimalihi was sabri ala ma yashuqqu min amrihi. Bab pada menyatakan sunat disukai, disuruh untuk kita memberi pesanan kepada ahli keluarga orang yang sakit, ataupun memberi pesan kepada orang-orang yang menjaga orang sakit, supaya mereka melakukan kebaikan, ihsan, melakukan kebaikan, melayan elok-elok kepada orang sakit. Memang kadang-kadang bila kita pesan tu kadang dia dah buat sebaik mungkin dah, tapi kita pesan, dan orang-orang yang merawat dan menjaga orang sakit bila dipesan macam tu, jangan rasa pula aku ni tak jaga betul-betul ke tak. Jangan rasa macam tu. Itu sebab kadang-kadang kita banyak sangat kecil hati, banyak sangat terasa dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita kata jangan kamu ambil barang dia, lepas tu dia cakap, habis tu ustaz ingat saya ambil ke? Tak, saya tak kata awak ambil. Bagi peringatan. Jadi kalau nasihat-nasihat itu datang daripada seseorang, kita kena ambil secara positif. Moga kita kuat. Sebab ini juga adab. Kita menziarahi orang sakit, kita boleh berpesan kepada orang sakit, memberi nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, bagi nasihat. Tapi jangan membebe-bebe, melerik. Itu sebab nasihat ni kena sikit-sikit je, jaga elok lah. InsyaAllah, moga Allah bagi pahala. Kita suruh dia jaga elok. Semoga Allah bagi pahala kepada awak. Kita sebut lagi supaya dia yang jaga pesakit ni pun rasa lebih seronok dan lebih kuat, lebih sabar untuk menjaga orang sakit. Siapa-siapa yang pernah jaga orang sakit tahu macam mana kerenah orang sakit, macam mana susahnya. Jadi semoga Allah bagi kesihatan dan kebaikan kepada orang-orang yang sentiasa menjaga orang sakit, dan Allah menyembuhkan orang-orang yang sakit di kalangan kita semua, insya-Allah. Jadi bab ini itulah wahtimalihi was sabr. Dan supaya dapat bersabar dan sanggup untuk terus menjaga orang sakit, ala ma yashuqqu min amrihi, apabila berlaku kesusahan ataupun susah payahnya masa orang itu menjaga orang sakit. Maksudnya kita boleh bagi wasiat supaya orang yang menjaga orang sakit itu ataupun ahli-ahli keluarga orang yang sakit itu deal ataupun berurusan dengan orang sakit itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Lepas tu kita tengok dekat sini saya tengok dekat sini baru tengok tajuk anjuran bersabar bagi keluarga pesakit dan nasihat untuk orang yang dekat dengan kematian. Wallahu alam, mungkin saya nak kena tengok kejap, saya nak tengok satu lagi kitab. Tajuknya macam mana? Kalau tajuknya macam tajuk yang ada dekat saya ni, saya tak pasti kitab cetakan Hidayah ni ambil daripada tajuk yang mana. Okey. Babu istihbab wasiyatil ahli marid wa man yakhdumuhu bil ihsan ilahi wa tahmali wa sabr ala ma yashq. Wa kadzalika al wasiyah biman qaruba sababu. Dalam satu kitab yang lain dia ada satu tambahan lagi, wa kadzalika, dan begitu juga wasiat ataupun nasihat kepada sesiapa yang hampir kepada kematian dengan sebab had, dengan sebab hudud ataupun qisas ataupun selain daripada keduanya. Okay. Sebab orang yang kena had ataupun kena hukuman hudud dan qisas ini, dia dah tahu dah bila ajal dia. Sebenarnya bukan kita kata dia dah tahu ajal dia, dia dah tahu bila dia akan dijatuhkan hukuman. Itu makna dia. Salah kalau kita kata dia dah tahu dah ajal dia bila, tapi secara hukum atas kertasnya dia dah tahu lah hari lagi seminggu dia akan dihukum gantung, lagi ini dia akan dihukum. Okey, jadi secara di atas kertasnya macam itulah, tapi tidak ada siapa pun mengetahui tentang ajal seseorang itu. Jadi dalam satu kitab yang lain ini yang saya rujuk juga ini, dia tambah lagi tajuk itu dengan tajuk bahawa begitu juga boleh diberi nasihat dan wasiat kepada orang yang hampir kepada kematian, hampir kepada tarikh dia hukum mati, sama ada dia berdasarkan hukum hudud ataupun qisas. Okey. Jadi tajuk tu sebenarnya panjang, saya tak pasti dari mana penterjemah cetakan Al-Hidayah ni ambil tajuk-tajuk yang diterjemah. Tapi tidaklah lari jauh sangat, tidak berbeza jauh sangatlah
bolehlah diguna pakai, tetapi apa yang saya terjemah tadi tu adalah berdasarkan apa yang saya dapati dekat kitab yang saya buat rujukan ini, insya-Allah. Rawaina fi sahihi Muslim. Rawaina fi sahihi Muslim. Saya nak tengok sekejap kalau ada soalan dulu. Okey. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, dua-dua ni adalah sahabat, anak dan ayah dia, Imran dengan Al-Husain. Anna imra'atan min Juhainah atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, dia kata sesungguhnya ada seorang perempuan, ada seorang wanita daripada Juhainah, daripada Bani Juhainah, atat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ini mengandung daripada perbuatan zina. Hubla ni mengandung daripada perbuatan zina. Faqalat ya Rasulullah, dan dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, asabtu haddan, aku telah layak bagi aku hukum hudud. Aku dah buat dosa dan aku telah layak untuk mendapat hukuman seperti mana hukuman yang terdapat di dalam frasa-frasa hukum hudud, klausa-klausa hukum hudud tentang zina, mencuri dan sebagainya. Tapi dia bagi tahu kat sini tentang zina. Aku telah buat dosa, aku layak untuk dihukum hudud. Fa'aqimhu alayya, maka laksanakanlah ke atas aku. Jadi dia sendiri datang dengan keinsafan dia datang kepada Nabi SAW untuk dijalankan hudud ke atasnya. Dia tengah mengandung, dia sedang mengandung. Dan apa Nabi buat? Tengok Nabi rahmat, Nabi ini penyayang, pengasih, beradab. Nabi kata apa? Nabi buat apa? Nabi panggil, Nabi SAW panggil wali kepada perempuan itulah. Kalau dia belum kahwin adalah bapa dia lah, kalau ada ayah dia lah, kalau abang dia lah, kalau tak ada ayah dia ataupun adik lelaki jadi ataupun pakcik dia, wali perempuan tadi. Dan apa yang Nabi pesan kepada wali ataupun ahli keluarga kepada wanita ini? Dia kata ahsin ilaiha. Dah buat dosa dah, kena hukuman hudud dah. Tapi Nabi pesan kepada, sebab dia mengandung, Nabi pesan kepada ahli keluarga dia, pesan kepada walinya supaya melakukan kebaikan, buat baik kepada perempuan ini. Lepas tu Nabi kata faiza wada'at, apabila dia dah beranak, dah melahirkan anak, dah selesai dah melahirkan anak, fa'tini biha, datangkan ia kepadaku. Okey, ada yang kata selepas dia menyusu, selepas dia selesai menyusu, adalah riwayat-riwayat lain, adalah pembahasan tentang perkara ini, tapi lepas letak dulu, lepas beranak dulu, lepas beranak, fa'al, dan walinya pun melakukannya, buat macam mana Nabi suruh. Dan Nabi pun menyuruh perempuan tadi untuk dijalankan hukuman hudud. Fashuddat 'alaiha thiyabuha. Tengok Nabi punya adab lagi. Nabi suruh dan dibungkus ataupun dikumpulkan ke atasnya, dibalut ke atasnya thiyabuha, pakaiannya. Okey, supaya
Nanti kita tengok supaya tidak terselak ataupun tidak kelihatan auratnya. Nabi jaga aurat walaupun orang ini melakukan kesalahan dosa besar, dijatuhkan hukuman hudud, tapi Nabi masih lagi suruh orang buat baik kepada dia, sehingga dia melahirkan anak. Kemudian masa nak jalankan hukuman hudud, bungkus elok-elok, balut elok-elok, pakaikan elok-elok pakaian, ikat, bukan ikat bagi sakit, tak, ikat supaya tidak orang kata apa, tidak terbuka, tidak terzahir auratnya. Okey. Summa amara biha, kemudian dia menyuruh perempuan itu untuk direjam, farujimat, dan perempuan itu pun direjam sehingga mati. Summa salla alaiha, kemudian Nabi SAW sendiri sembahyangkan ke atasnya. Nabi sendiri sembahyangkan ke atasnya. Okey. Kalau perempuan itu dah tahu masih kena menjalankan hukuman hudud. Dia hukuman hudud ini, dia tak kira. Dia bertaubat. Dia ada dua keadaan sebenarnya. Kalau duduk dekat negara yang tidak berlaku hukuman, tidak dijalankan hukuman hudud, maka ke atas orang yang berzina itu perlu dan wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ataupun contohnya macam sekarang ni kan, kalau ada orang pergi mengadu pun, mana ada hukuman hudud. Jadi dia kena bertaubat. Dia kena bertaubat. Bahawa dosa itu dosa besar yang mewajibkan kematian. Wajib ke atasnya mati. Dia bukan satu dosa yang kecil-kecil. Dia bukan dosa yang kecil. Dia dosa besar. Nanti kita akan belajar dalam kitab Kabair, di antaranya adalah dosa-dosa besar itu adalah berzina. Maka ada dua keadaan kena tengok. Sama ada dia, negara itu buat ke tak, laksana ke tak hukuman hudud. Kalau tidak, dia tetap juga kena bertaubat. Ataupun dia tidak disabitkan dengan kesalahan itu, ataupun orang tak dapat tangkap dia contohnya, maka dia wajib juga untuk bertaubat. Faham jadi itu antara dua keadaan lah yang sentiasa mewajibkan seseorang itu bertaubat. Yang ketiga, kalau negara itu menjalankan hukuman hudud sekalipun, dia tetap juga kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman itu dijatuhkan di atas dasar hukuman Islam dijalankan di dalam satu-satu negara itu. Kalau kata susahlah dia dah bertaubat, tapi tak bertaubat bukannya kena keluar duit. Bertaubat dalam Islam ni dia bukan kena pergi macam agama Kristian, kena pergi ke gereja dan sebagainya, jumpa, bercakap, tak. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertaubat, tetap juga kena bertaubat. Tapi kalau kita duduk dalam negara yang memang menjalankan hukum hudud dan didapati bersalah, maka itulah hukuman yang perlu dijalankan ke atas seseorang yang melakukan kesalahan hudud. Di samping itu juga, bukan hanya menjalankan hukuman kepada orang yang salah, tetapi memberi juga pengajaran kepada orang-orang lain supaya tidak komit ataupun tidak melakukan kesalahan dan maksiat dan dosa-dosa yang besar. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Okey, kita tengok. Jadi Nabi ini walaupun tengok tadi tajuk kita tadi adalah memberi nasihat kepada orang yang menjaga orang sakit, memberi nasihat kepada ahli keluarga yang menjaga orang sakit, ataupun memberi nasihat kepada orang yang menjaga orang yang hampir kepada kematian, sama ada dia sakit ataupun dia dah tahu dah bila dia akan jatuhkan hukuman. Maka Nabi berpesan supaya melakukan kebaikan kepada orang itu walaupun dia dah berdosa. Memang kalau kita tengok dekat sini, orang perempuan ni kira dah insaf, dah mengiktiraf dosa dan kejahatan dia kepada Allah SWT. Datang menyerah diri kepada Nabi SAW. Nabi buat tak hukum hudud? Nabi jalankan hukum hudud. Tetapi dalam tempoh-tempoh itu, di situlah kita tengok rahmat, kita tengok akhlak Nabi SAW, bagaimana dia menasihati supaya orang membuat baik kepada orang yang buat dosa ini. Walaupun dia dah buat dosa, tapi dia bertaubat, dia insaf, kita kena buat kebaikan kepada dia. Dalam cerita ini, dalam hadis ini, perempuan ini mengandung dan Nabi suruh buat baik kepada dia sehinggalah dia melahirkan anak. Wallahu alam. Jadi itulah kita tengok, bukan sekadar hadis, bukan sekadar apa yang kita kena buat, tetapi apa yang kita tengok dari segi
akhlak yang diberikan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau tengok dekat sini, ada beberapa kesimpulan yang diletakkan oleh Syekh Muhyiddin Mistu. Dia kata al-ihsan ila al-mar'ati zaniyah khaufan 'alaiha min ghairati ahliha. Buat baik kepada orang perempuan yang walaupun dia dah melakukan zina, dia bertaubat kepada Allah Taala, supaya orang kata apa, sebab macam ni, kalau seseorang itu walaupun dia dah berdosa, dia buat dosa besar sebagainya, kalau kita tak buat benda baik kepada dia, dia akan bagi ghirah. Dia akan mendatangkan sebenarnya rasa tak sedap hati ataupun rasa tidak selesa di kalangan ahli keluarga dia. Memang contoh saya bagi contoh, walaupun ada orang keluar, orang kena tangkap, keluar daripada penjara dan sebagainya, tiba-tiba bila balik kampung orang tengok dia sinis, orang bercakap pun tak dengan dia, tak bercakap pun dengan dia, pergi kat restoran kalau makan dia seorang-seorang lah makan baru keluar dari penjara. Saya bagi contoh satu analogi supaya kita tengok dan memahami kenapa kita kena buat baik kepada orang yang walaupun dia dah berdosa, dia bertaubat dengan Allah SWT. Tetapi bagi manusia ini biasanya stigmanya adalah bila orang tu buat dosa, seolah-olah macam berdosa lah sampai bila-bila. Tak nak buat baik dengan dia, tak bercakap dengan dia dan sebagainya. Sedangkan orang tu dah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang keluar daripada penjara, dah dihukum. Tak ada orang pun nak berkawan dengan dia. Takut, memang kita rasa takut dan berhati-hati. Tetapi dari segi berhati-hati, kita kena buat. Tapi kita kena bercakap dengan dia. Kena tanya khabar dia. Ajak dia pergi mana-mana, solat dan sebagainya, bantu mana yang boleh. Itu adab yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan laha. Rahmat ataupun kasih sayang kita kepada dia. Sebab kita kadang-kadang kita menghukum orang daripada apa yang kita nampak sahaja, apa yang dia ditangkap dekat dunia. Kita tak pernah tahu bagaimana dia akan mati dan kita juga tak dapat pastikan bagaimana kita akan mati nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kematian yang baik-baik. La turjamul mar'ah. Seorang perempuan itu tidak direjam, seorang perempuan yang mengandung itu tidak direjam sehingga dia meletakkan kandungannya, sehingga dia beranak. Wa yustaghna ibnuha anha, dan anak itu mendapat hak daripada dia. Dapat hak daripada dia. Maksudnya itu sebab ulama kata termasuk menyusu itu, termasuk menyusu juga. Okey. Ataupun anak itu diberikan haknya walau bi radha'i ghairiha. Anak itu disuruh untuk kita pastikan bahawa selepas perempuan tadi meletakkan kandungannya atau beranak, melahirkan anaknya, anak itu perlu dijaga juga. Walau bi radha'i ghairiha. Walaupun dapat susuan selain daripada maknya tadi. Perlu dijaga. Nabi suruh jaga belaka. Yang maknya kena jaga, anaknya pun kena jaga juga. Jadi sistem kemasyarakatan kita perlu komplit, perlu sempurna, perlu belajar tentang akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Lepas tu ini antara benda yang berkaitan dengan fiqh juga. Yang ketiga ni kalau kita tengok, masyru'iyyati wujubis salat 'ala al-marjum al-muhsan awil marjumah al-muhsanah wa fi huduril imam wa ahli al-fadl khilaf. Dia kata masyru'iyah, maksudnya disyariatkan untuk solat juga di atas orang yang mati daripada hukum hudud, direjam, sama ada dia itu lelaki ataupun perempuan. Wa fi huduril imam wa ahli al-fadl khilaf, dan kehadiran imam dan orang-orang baik, orang-orang hebat-hebat dalam masyarakat, orang-orang yang penting dalam masyarakat itu khilaf. Boleh faham tak apa makna dia? Sebab macam ni, sebab dalam fiqh memang disuruh untuk diuruskan jenazah macam biasa. Diuruskan jenazah macam biasa dan disolatkan sebelum dikebumikan. Tetapi di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama bahawa kalau kes-kes orang buat dosa, kes-kes orang yang mati disebabkan hukuman hudud, disebabkan dosa-dosa yang macam ni, merompak, lepas tu berjudi contohnya, minum arak contohnya, berzina contohnya, bunuh orang contohnya, adakah ketua-ketua negara ataupun wakil-wakil rakyat, orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat itu perlu datang untuk solat? Sebahagian para ulama mengatakan tidak.
biar yang solat itu orang-orang awam biasa sahaja. Sebabnya apa? Di antara hikmahnya, di antara perkara yang disebut oleh para ulama adalah untuk mengelakkan bahawa, nak menunjukkan bahawa seolah-olah macam menyokong kepada perbuatan yang tidak baik itu. Jadi bukan kita kata bila orang-orang besar tak pergi itu, orang yang mati itu perlu diperlakukan dengan hina, tidak. Tetapi masyarakat awam kadang-kadang dia melihat dalam keadaan yang surface, yang secara kasar sahaja. Jadi bila dia nampak macam oh itu dia tu pergilah, orang hebat-hebat tapi dia pergi, orang buat jahat tu pun punya solat jenazah, maka mungkin itu mendatangkan sedikit pandangan yang memperkecilkan dosa-dosa besar itu. Itu mungkin di antara apa yang dilihatlah. Tapi ada di kalangan para ulama juga kata boleh pergi, pembahasan besar boleh je pergi, tak ada masalah. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi pergi dan Nabi mensolatkan wanita yang direjam ini hasil daripada dosanya. Kalau perbuatan syirik, benda simple. Kalau perbuatan syirik itu tengok. Syirik kalau dah syirik khafi, syirik jali, syirik yang terang-terang, dia dah masuk dalam kufur. Kalau orang kafir tak perlu nak pergi semayang. Semayang pun tak. Okay? Jadi syirik itu tengok. Kalau dia tu kita tak confirm, dia meninggal dalam keadaan dia orang hadir, orang Islam hadir dan sebagainya, kita pun tahu macam mana kita nak tahu orang tu syirik. Bila kita cakap syirik ini biasanya merujuk kepada syirik yang jelas. Kalau orang tu memang dah sembah berhala, main sihir, tak. Kalau ikut main sihir ni jatuh kafir. Kalau ikut pendapat ulama. Jadi bila berlaku macam itu, orang imam ataupun orang agama di dalam masyarakat itu perlu memberi fatwa segera tentang isu solat jenazah. Maksudnya kita bercakap bukan tentang isu solat jenazah di kalangan orang awam. Orang awam boleh, tidak ada masalah. Ini kita bercakap tentang orang-orang besar. Orang besar. Ini khilaf di kalangan ulama. Itu sebab Muhyiddin Masturi kata fi huduril imam wa ahlil fadl khilaf. Dia kehadiran imam dan orang-orang hebat, orang-orang besar di dalam bab ini khilaf. Maka ada ulama kata boleh hadir, ada ulama kata tidak boleh hadir. Itu khilaf lah. Itu sedikit bahasan tentang tentang solat jenazah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab wanita yang dihukum rejam sampai mati. Okey. Hadis 409 itu dihukum rejam sampai mati. Ya, kalau ikut hukum rejam ini sebenarnya rejam sampai mati. Dia bukan rejam 100 biji batu ke tak, rejam sampai mati. Itu hukum hudud begitu. Okey, kalau rotan 100 kali, contohnya rotan 80 kali, rotan 100 kali, contohnya rotan 40 kali, contohnya kan. Itu dia ada had rotan, tapi kalau rejam sampai mati. Okey, itu sebab dalam hadis ini dia beritahu kata Nabi sembahyangkan dia sebab sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Wallahu alam. Jadi kita ada masa lagi ke ni untuk teruskan kepada bab yang seterusnya ataupun kita berhenti dekat sini? Kuliah 2 hal seterusnya pukul 9-10 minit, Ustaz. Okey. So kalau saya masuk satu lagi, lepas tu kita berhentilah. Okey. Okey, kita pergi kepada babu mayuk. Kejap, dah 9:10 ke? Saya tengok kat sini 9:06 minit. Boleh satu lagi hadis Babu ma yaquluhu man bihi suda'un aw humma aw ghairihima min al-awja'. Bab pada menyatakan apa yang kita doa kepada orang yang suda' ini pening kepala ataupun humma ataupun demam ataupun selain daripada keduanya, daripada kesakitan-kesakitan yang dihadapi oleh manusia lah. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum min al-awja' kulliha wa min al-humma ay yaqul bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Okey. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka daripada kesakitan, sakit-sakit yang mereka dapati dalam kehidupan mereka ataupun dan juga daripada demam untuk mereka membaca Bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri 'irqin na'ar wa min syarri harrin na'ar. Dengan nama Allah SWT yang maha besar,
kami minta perlindungan dengan Allah SWT yang Maha Agung daripada segala kejahatan urat saraf yang kalau ikut dengan menaar ni dia membengkak, kalau macam kita kata darah tinggi dan sebagainya. Kalau tengok dekat sini dia kata naar ini na'arul arq, fardam, darah tu jadi laju, darah tu jadi tinggi, yang menyebabkan seorang itu jadi macam tak tentu hala, sakit, demam dan sebagainya. Wa min syarri harrin nar, dan daripada kejahatan kepanasan api neraka. Hadis ini juga dhaif, tak perlu diamalkan sebab kita dah ada banyak juga tadi sebelum ini kita belajar tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang apa yang kita nak baca apabila kita sakit. Okey. Wa yanbaghi ay yaqra ala nafsihi al-Fatihah. Tengok Imam Nawawi dia tutup, dia buat mari satu caption, satu kesimpulan. Dia kata wa yanbaghi ay yaqra ala nafsihi al-Fatihah. Maka seharusnya untuk dia baca ke atas diri dia Fatihah dan juga qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kepada kedua tangannya seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini. Dan juga boleh berdoa dengan doa doa ditimpa malapetaka ataupun ujian seperti mana yang kita dah belajar dan kita baca dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih sebelum ini dalam kitab Al-Adhkar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Azhar atas perkongsian ilmu mengenai doa-doa orang sakit dan juga zikir yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan soal asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya sama-samalah kita ikuti Waalaikumsalam sama-sama. Okey, bagi yang berkelapangan mohon teruskan berada dalam majlis ilmu ini kuliah duha bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf, Imam Masjid Negara, untuk perkongsian ilmu seterusnya. Sebentar saja lagi.